Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengacara majlis, semua pengurusan Baqit, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada petang ini 18 November 23 kita dapat lagi meneruskan agenda program Convention Kembara Ummah Telekom Malaysia 2023 dengan tajuk yang agak mencabar kita, iaitulah mana satu hati kita. Hidup insya-Allah, sakit kita cuba cari ubat, mati tak ada kat sini. Sebab kalau mati dia tak mari dah. Sebab kembara kita ni kembara rohani, saya rasa semuanya muslimin dan muslimat. Betul? Ada juga yang bukan Islam. Tak ada deh. Jadi oleh kerana tak ada yang mati. Sakit mungkin kita semua perlu pada ubat. Tak boleh nak kata orang ni tak sakit, orang ni sakit. Jadi alhamdulillah, kenapa akan timbul soalan kenapa hati? Dia tanya kita kenapa bermula dengan hati. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, soalan ini soalan yang sangat penting. Sebab apa kita hari ini bercakap tentang hati? Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam diri manusia ni ada satu tempat. Dalam hadis Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Nak kata segumpal daging, seketul daging. Jika dia baik, yang lain baik. Kalau dia rusak, maka yang lain turut rusak. Maka timbul lagi soalan, kenapa hati menjadi tempat yang begitu besar ataupun istimewa untuk kita bincang, untuk kita orang panggil kaji dan teliti? Kerana beberapa sebab. Dalam slide ni tak ada semua, jadi saya harap para peserta pencinta ilmu boleh tulis. Sebab mengikut penganjur kata di akhir kuliah ada soalan. Siapa dia lulus boleh hadiah. Yang tak lulus kena ulang balik. Hadiah pun TM yang bagi, bukan saya. Jadi timbul lagi soalan, dia kata kenapa hati itu menjadi tempat, apa sebab? Apa sebab hati diperbincangkan? Tadi saya sebut tentang hadis dalam diri manusia ni ada satu tempat nama dia hati. Cuma para ulama berbincang, hati itu hati kat mana? Di manakah yang dikatakan hati? Siapa dia boleh jawab ni kira bijak. Ada yang ngaji bahasa Arab sini? Yang ambil kursus bahasa Arab ada tak? Bahasa Arab kalau kita kata qalbun, qalbun bukan yang love ni. Love ni dia panggil kabidun. Love yang hati, orang kata gambar hati tu, dalam bahasa Arab dia panggil kabid, hati. Yang duduk pam darah ni, itu dia panggil qalbun, hati, jantung. Maka para ulama panjang berbahas di sini. Kalau nak kata jantung yang duduk pam darah tu, yang ni orang boleh tukar. Ada tak orang tukar jantung? Maknanya kalau orang ni jahat mana-mana, kita pegang dia, kita pergi tukar jantung dia. Jadi baik tak baik? Saya bimbang juga waktu perbincangan ulama tentang pemindahan anggota. Bila sampai ke jantung, dia bimbang, takut kita pergi tukar jantung kat China contohnya.
Selit-selit lepas pembedahan, ni hao ma. Sudah. Sudah dah. Apa sudah jadi ni? Jadi bertukar dah dia punya daripada cakap Melayu pergi jadi ni hao ma sudah kita. Jadi katanya, maka kesimpulannya jantung yang disebut dalam Al-Quran qalbun itu, iaitulah dia panggil jantung hati nurani. Kalau kata jantung yang ni boleh tukar. Maknanya kalau orang kaya, anak dia nakal sangat-sangat, dia pergi ke luar negara cari orang baik-baik, tukar je jantung. Balik-balik jadi baik. Tengok tak tahulah, kalau tukar dekat Jerman mungkin cakap Jerman. Cakap gitu ke tempat Cina ni hauma dah. Macam-macam bunyi takat Arab kaifa haluka. Dah bunyi Arab dia cakap. Itu dia panggil cuma beza di antara hati sakit dengan sakit hati. Kita ni ada dua perkara. Satu dia panggil hati sakit. Yang kedua sakit hati. Siapa boleh bezakan? Hati sakit, sakit hati. Mana lebih berat? Saya nak bagi dua zon. Zon muslimin, zon muslimat. Kita lawan hari ni. Muslimin kata sakit hati ke hati sakit? Sakit hati. Muslimat? Sakit hati. Oh, sependapat. Sekali ni kita sebab tak ada sakit hati dah sebab satu. Kalau hati sakit, insya-Allah kita bawa ke IGN ke, tak boleh diubati. Di antara perkara yang boleh diubat, boleh dibuang separuh, boleh bagi pada orang, hati. Doktor cakaplah, saya pun tak kerti mana juga ni. Waktu kita buat kajian tentang hati, dia kata hati ni boleh dipotong, boleh kerak, boleh ni, dan dia besar balik. Tapi kalau jantung, kalau potong, dia kata, ulama ada pendawah tu kata, kita dengan jantung ni dua je. Kalau dia hidup, kita pergi. Kalau dia berhenti, kita jalan. Dua dia kata. Itu bahasa yang digunakan. Mana hati tu boleh. Mana kalau orang sakit hati, contohnya separuh daripadanya dibuang, hidup lagi. Tapi kalau sakit hati, ini yang menyebabkan penyakit inilah, berpunca daripada sakit hati inilah, akan timbul banyak penyakit-penyakit yang kita akan senaraikan insya-Allah dalam masa yang sangat ringkas ini. Walaupun ringkas, insya-Allah saya cuba bagi masa yang cukup, perbincangan yang kita boleh selesaikan dalam tempoh yang diberikan kepada kita biiznillahi azza wa jalla. Maka bila kita kata kenapa hati itu perlu dijaga, sebab Allah SWT berfirman dalam ayat Quran, doa Nabi Ibrahim AS. Ibrahim berdoa, wala tukhzini yawma yub'asun. Yang ada Quran, cuba tengok surat Al-Hasyr, wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada, tak berguna, ada hana, ada harta tak berguna. Hari mana tu? Hari kiamat. Pada permulaan kita pada hari kiamat banyak fasa. Fasa yang pertama, kita keluar dari kubur. Pada ketika itu harta, anak, isteri, suami, semuanya masing-masing bawa diri melarikan diri. Suami tengok isteri, isteri tengok suami. Tak kata abang, adik, tak ada. Semuanya bawa diri, masing-masing nak menyelamatkan keadaan. Itu dia panggil peringkat awal. Kemudian bila dah settle sikit, barulah kita cari keluarga. Yang terbaik, insya-Allah, apabila kita satu keluarga berkumpul dalam syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami bersama dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Ibrahim kata apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera di sini daripada apa sejahtera? Ada dua kategori sejahtera. Yang pertama dia kata sejahtera daripada yang paling besar sekali, iaitu sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada syubhat ataupun penyakit keraguan yang timbul. Itu penyakit yang paling berat sekali dalam dunia ini, iaitu penyakit syirik, syak dan syubhat. Sebab orang syirik, dia tak percaya kepada Tuhan. Orang yang syak, dia tak yakin dengan Allah.
Orang yang ada keraguan, dia percaya tak percaya. Itu dia panggil hati munafik. Wal'iyazubillah. Hati munafik. Maka kita orang beriman, kita percaya tidak ada penyakit ini. Tetapi orang yang beriman ada satu penyakit lagi yang agak kronik juga. Dia panggil penyakit syahwat. Penyakit apa? Penyakit syahwat ini yang berbahaya. Sebab apa? Penyakit syahwat ini penyakit yang melanda semua orang, yang melanda semua kita. Orang beriman ada syahwat, ada nafsu, nak kepada benda ni, nak kepada benda ni. Maka daripada penyakit syahwat inilah timbulnya banyak penyakit-penyakit yang melanda kita. Kita kata wal'iyazubillah, kita minta perlindungan Allah Azza wa Jalla. Tapi kategori yang paling berat sekali siapa dia? Hati yang mati tadi, hati yang dilanda oleh syak, dilanda keraguan, dilanda oleh syubhat, maka hati itu hati yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Jadi kenapa kita kena jaga hati? Sebab hati ni dia panggil mahallun nazar, tempat tilik. Allah SWT tilik kepada hati kita. Bila hati baik maka dia jadi baik. Kalau hati tak baik maka tak baiklah yang lain-lain. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita beritahu bahawa Allah Ta'ala tak tengok kepada rupa, Allah tak tengok kepada harta, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Taala tengok kepada hati dan amalan kita. Jadi yang kita bimbang hari ini, hati yang kita milik ini tidak sejahtera, tidak salim daripada penyakit-penyakit. Sebab benda dalam hati tak ada siapa tahu. Adakah di kalangan kita orang yang mengaku dia tahu hati orang? Ada? Setengah orang ni ada? Tak. Oh, dia kata aku tahu perangai dia tu. Dalam hati dia apa aku tahu? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada orang yang mari mengaku dia tahu dalam hati kita, awak pakah act, bohong awak. Betul ke tidak? Dalam hati kita ada sebelah-sebelah ya, boleh bersembang, senyum. Tapi tak tahu dia suka dengan kita tak? Berlaku ke tidak? Ada orang bila bercakap dengan kita baik, tenang, relax, tapi dalam hati dia bergelora nak marah dengan kita. Dia ni kalau boleh mati sekarang lagi baik. Cuma dia tak sebut lah. Ana beberapa isu ni muslimat jangan marah. Ini contoh saja. Contoh yang boleh ambil perhatian. Beberapa kes yang berlaku. Bila si pak cik dia meninggal dunia, budak-budak kecil datang. Mari. Jadi tuan rumah ni, isteri si mati arwah ni tanya, nak gimana ni awak ni? Nak tengok abah. Nak tengok abah. Mana abahnya? Mati. Dia kata abah dia mati. Terkejutlah tuan rumah ni. Pok mu ni ada anak kecil rupanya. Duk tidur dengan aku, travel sekali, tak pernah terbuka rahsia apa-apa. Rupa-rupanya memiliki hati yang ada hati lain yang dimiliki. Berlaku tak berlaku benda tu? Itu apa jawab dalam muslimat marah dah. Marah dah contoh lagu tu. Maknanya kita nak kata hati orang, kalau ada orang kata kita tahu dari hati orang, kita kata khata. Tak mungkin manusia boleh tahu dari hati orang, cuma isyarat-isyarat mungkin. Kita tahu, orang tak suka kita tengok muka dia apa lain. Nampak dia senyum tapi senyum tengok ke lain. Salam tapi muka tengok ke lain. Itu. Macam kita juga masa hari raya, besar kat raya atas, selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Kita pun orang atas kad raya maaf zahir dan batin, pergilah rumah dia, ingat aku betul-betul zahir dengan batin, rupanya kad yang bermaafan, tuannya tak maaf lagi. Salam, Assalamualaikum, selamat hari raya. Putra muka tengok lain, tangan tengok lain. Itu dia panggil, yang mana hati nak kesan 100% tak mungkin. Tetapi kalau kita kata kita boleh tengok sikit-sikit, isyarat-isyarat yang wujud, itu ada. Baik, dua sebab kenapa hati itu perlu dijaga. Yang pertama, orang yang selamat ialah orang yang datang bertemu Allah daripada hati yang sejahtera, daripada syirik, daripada segala penyakit-penyakit syahwat dan juga syubhat. Yang kedua, hadis yang kita baca tadi, Allah Ta'ala sebut kalau hati itu baik, maka tuannya akan baik. Tapi ingat, kebaikan di sini ada dua kategori. Para jemaah peserta boleh tanda. Yang pertama, kita baik dengan Allah. Yang kedua, kita baik dengan makhluk. Hati baik. Setengah orang ni bila kita tanya dia, kenapa tak solat? Oi, dia kata saya memang tak solat, tapi hati baik. Ada tak orang cakap macam tu?
Saya ni bro, dia panggil bro lah. Saya ni bro memang tak solat tapi hati baik. Muslimat pula tanya kawan-kawan tutup aurat. Kenapa you tak mau tutup aurat? Hati baik. Boleh ke hati baik tapi tak ikut syariat? Kita kata hati kau baik dengan orang tapi kau tak baik dengan Tuhan. Itu tidak sempurna dalam hati. Sebab hati ni mesti baik dengan orang, dia kena baik dengan Tuhan. Barulah dia panggil hati yang sejahtera, hati yang sempurna. Kemudian Allah Ta'ala dia panggil hati ni dia panggil mahallun nazar, tempat tilik. Tempat tilik ni Allah Ta'ala nak tengok dalam kita ni. Dia tak tengok pada rupa, tak tengok pada harta, tapi yang Allah Ta'ala tengok kepada hati kita, ikhlas ataupun tidak ikhlas. Semua yang kita bincang hari ini, iaitulah perkara-perkara yang perlu kita muhasabah, yang perlu kita ambil kira, yang perlu kita audit balik di mana hati kita. Ada hati ke tak ada hati. Sehingga sekarang seorang ulama nama dia Ibnul Qayyim, dia menukilkan pandangan ulama. Dia kata mencari hati kamu 3 tempat. Tulis kata-kata ni, saya terlupa masuk tadi. Dia kata cari hati kamu 3 tempat. Kalau tak ada di 3 tempat ni, bermakna la qalbalak, kamu tak ada hati. Yang pertama, ketika kita solat. Kita ni bila kita solat, ingat ke tak ingat rakaat berapa? Faham ke tidak apa yang kita baca? Sekarang ni kalau satu masjid, contohnya imam tersalah, dia solat isya 5 rakaat, ada tak berlaku? Berapa orang yang tegur dia? Confirm dia tegur imam salah. Berapa orang? Waktu dalam solat, kita nak dalam solat, tak tegur. Lepas solat baru dia tegur. Aku rasalah imam 5 rakaat tadi. Iya ke? Kawan sebelah kata iya ke? Tanya orang lain pula. Tak confident. Kalau confident, kita kena yakin, kita kena jawab. Subhanallah. Kita pun jangan bangun. Tapi kenapa awak bangun juga? Rasa macam. Sebabnya dia pun tak confident juga. Dia kata rasa macam. Rasa macam tu maknanya dia tak yakin. Itu dia antara masalah kita sekarang ni, masalah khusyuk dalam solat. Karena itulah dia kata kamu cari hati kamu 3 tempat ketika khusyuk dalam solat. Yang kedua, inda qiraatil Quran, ketika baca Quran. Tadi slot Quran tengah hari tadi menarik. Bila kita baca Quran, kita baca tentang azab. Adakah kita rasa gemetar hati kita, rasa takut, rasa gerun pada azab Allah Ta'ala? Ataupun kita tak rasa apa-apa? Bila kita baca tentang syurga yang nikmatnya begitu besar, kedudukan yang begitu tinggi, semangat ke tidak kita nak kejar untuk mencari surga? Ataupun sekadar baca je? Bagi muslimat ni sekadar nak habiskan kota yang diberi oleh ahli grup. Ada ke tak ada kota Quran? Kita tahu sebab ramai orang tanya. Dia kata, ustaz, kami punya geng, tak tahulah geng bakit ke geng mana ni, tak tuduh ni kan, contoh yang ni. Dia buat grup Quran, lepas tu dia bagi orang ni baca satu muka. Cukup dia punya kota, masing-masing don. Dia tulis lah. Dia punya bos tengok, dia punya declare, alhamdulillah kita dah khatam Quran hari ni. Jawabnya, awak khatam satu muka je, bukan satu Quran. Jadi ingat baik-baik. Seorang yang baca satu muka dia dapat. Kalau kita betul-betul nak khatam Quran sungguh, kita adalah halakah. Orang ni baca, orang ni dengar, baca sampai ke itu betul. Dia khatam sungguh. Tapi kalau khatam grup, dia panggil itu khatam grup, bukan khatam Quran. Sebab khatam Quran kita yang kena baca atau kita dengar orang baca. Tapi kalau dia baca tempat masing-masing, maka itu tidak menepati kriteria khatam Quran. Kita tak nafikan perbuatan itu elok, boleh pahala, tetapi tidak sampai khatam Quran. 2. Yang ketiga, indal khalwah, ketika kita duduk sunyi, kita bangun tengah malam tahajud, kita rasa ke tidak kita takut pada Allah Ta'ala? Kita tengok ke tak kita akan berjalan seorang diri dalam kubur yang tidak ada teman? Ingat ke tak ingat? Ke bangun tengah tak tahajud, sambil-sambil tahajud, sambil-sambil update dia punya WhatsApp. Alhamdulillah tahajud perdana malam ni, pukul 3 dah bangun dah. Siap dengan kain telekong, masuk dalam grup. Kita kata, buat apa bangun tahajud? Kita tahajud ni kita dengan Allah Azza wa Jalla.
Waktu itulah waktu kita nak luahkan semua perasaan kita. Apa yang kita ada. Kita nak bagi tahu kita dulu salah, kita dulu lara zaman muda-muda dulu kita berdosa contohnya, ataupun kita ada masalah sekarang, sebutlah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan sebut kepada orang. Kata orang sebut kepada orang menimbulkan masalah, sebut kepada Tuhan menyelesaikan masalah. Kecuali orang tu memang boleh menyelesaikan masalah, bolehlah kita pergi counselling, ataupun dia ni fatwa, ahli fatwa, mufti yang nak jawab soalan kita, ataupun polis yang nak menyiasat kes kita. Itu yang kita boleh report. Orang lain tak perlu. Jadi kita kata, kalau 3 tempat ni tak jumpa hati, fas'alullaha an yarzuqakal qalba, kata Syekh, kalau 3 tempat ni tak memberi kesan pada jiwa kita, bermakna kita tidak ada hati yang perlu kita gilap supaya hati kita hidup balik. Kita kata Allahul musta'an. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada pembahagian hati. Dia panggil anwa'ul qalb. Pembahagian hati ada 4 kategori. Ada 4 kategori. Nota ada kan tu? Saya ikut nota. Yang pertama dia panggil al-qalbul mayyit. Yang warna hitam tu hati dah mati. Na'udzubillah. Hak ni, ini bukan Islam. Orang kafir. Tapi hati dia boleh hidup. Dia bukan macam orang mati. Orang kalau mati tak hidup dah. Hati mati masih ada peluang untuk hidup. Dengan cara mana? Dengan cara kita, kawan-kawan, friend-friend, cuba gerakkan hati dia. Gerakkan hati dia, mudah-mudahan dia hidup balik. Saya ada satu projek yang besar, mungkin sampai dah ke maklumat para peserta sekalian, iaitu projek mengislamkan orang Jepun. Kalau kata projek Islam orang Malaysia ni, saya rasa ramai dah. Kita projek Islam ke orang Jepun. Jepun ni dia tak ada agama. Bahkan bilangan Jepun Ori yang masuk Islam sangat sedikit. Jadi sahabat kita, dia kata, antara cuitan yang pertama kita nak sentap hati orang yang bukan Islam ni dengan kita baca Quran. Bila dia datang, kita baca Quran, kita terjemahkan dia, biar dia dengar. Ada di kalangan mereka, bila baca je Quran, tersentap. Terus dia ambil handphone dia kata, you ulang balik bacaan tadi. Biasanya sahabat kita ni dia akan baca ayatul kursi. Sebab ayat kursi ni bagi kita ayat halau hantu. Nak hamba hantu ayat kursi dulu. Jadi ayat kursi hamba hantu. Kalau nak hamba orang bukan dengan ayat kursi, dengan kursi tu. Baru lari. Nak baca ayat kursi dia lawan dia. Waktu itulah ini gurauan gurauan petang. Kata orang syaitan lari dari ayat kursi, baca ayat syaitan lari. Tapi manusia akan berkelahi kerana berebut kursi. Itu lain. Nanti cerita lain. Huru-hara dunia ni sebab berebut kursi, tak ada masalah apa-apa. Itu kata-kata hikmah orang Arab. Dia kata, syaitan yahrubu min ayatul kursi wasiyasiyun yataqataluna alal kursi. Sedap bahasa. Kalau terjemah tu Arab sikit. Kita guna Arab ya lah. Dia kata syaitan lari bila baca ayat kursi, ahli politik berebut bila tengok kursi. Itu terjemahan Arab. Baik. Stop sekat tu. Selingan. Maknanya kita, bila kita tengok, bila panggil hati mati, masih ada ruang kalau dia buka pintu. Yang masalah hari ni, dia tak buka pintu. Masa tu lah orang kafir bila jumpa dengan Nabi, dia kata, fi qulubina ghilf. Hati kami dah tersumbat, hati kami dah tertutup, hati kami dah tak terbuka lagi. Maka dia yang tutup pintu, maka tak akan terbukalah hati. Sampai bila-bila pun matilah dia, sehinggalah mereka dihukum oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat. Kita kata itu yang kita bimbang. Yang kedua, dia panggil al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang berpenyakit ni, qalbul marid ni, hati yang sakit ni, iaitu penyakit yang melanda kita. 2 penyakit yang besar. Dia satu dia panggil penyakit syubhat, satu lagi dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Apa dia syubhat? Keraguan yang timbul. Syubhat yang paling tinggi sekali, dia ragu tentang Allah. Maka orang ni, hati ni, orang ni biasa dia jadi munafik. Na'udzubillah. Ada juga syubhat ringan. Dia tak engkar kepada ada Allah.
tetapi dia masih lagi tidak kurang percaya kepada undang-undang Allah. Ini yang kita bimbang hari ini. Yang kita bimbang hari ini, kita tak percaya kepada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Contoh apa yang berlaku kepada anak-anak orang Islam dalam bab harta pusaka. Ni ada ni anak orang Islam, dia keluar kenyataan, cara orang panggil bertulis ataupun video. Dia kata rupa-rupanya Tuhan pun tak adil. Yang perempuan ni biasanya, laki-laki dia tak cakap. Kata sebab apa tak adil? Kami dua beradik, ayah kami sama, ibu sama, tapi bila mati adik dapat 2 juta, saya perempuan dapat 1 juta. Dia kata Tuhan pun tak adil bagi pusaka. Ini dia pakai penyakit syubhat, penyakit keraguan terhadap agama sendiri. Sekarang ni cukup berbahaya. Penyakit ni penyakit berbahaya. Biasanya orang macam ni, dia hati macam ni, dia akan pergi ke golongan liberal, dia akan pergi kepada golongan-golongan sekular dan lain-lain. Kita kata ini juga berbahaya. Satu lagi penyakit yang biasanya menimpa kita, dia panggil penyakit syahwat. Penyakit syahwat saya akan tunjuk nanti. Kita ada 10 penyakit yang perlu kita tangani, insya-Allah. Kita pergi ke kategori dulu. Lepas ni tuan-tuan boleh balik sebelah tu ada senarai 10 penyakit hati yang perlu dirawat. Kategori yang ketiga dia panggil al-qalbul mutaqallib, hati yang berbolak-balik. Sekali baik duduk dengan orang Islam, dengan kawan-kawan yang Muslim, nampak okey je, nak pergi surau, pergi masjid, solat. Tapi bila duduk dengan kawan-kawan dia yang agak tak baik, dia pun macam jadi liberal juga. Jadi ini bahaya. Kerana itu di antara salah satu daripada doa yang Nabi kita sallallahu ajar kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita di atas agama. Sebab apa nama hati itu nama hati? Al-qalbu. Kenapa nama dia hati? Sebab dia kata ya taqallab, dia macam air yang mendidih, gerak sentiasa. Pagi boleh jadi baik, petang tak baik. Tengah hari kawan, malam lawan. Berlaku ke tidak? Hari ni okey, besok tak okey. Itu dia panggil hati manusia. Tadi mesyuarat elok-elok dah, setuju dah, petang ni ubah keputusan. Dia panggil hati. Nama hati tu sebab dia tak stabil, dia tak tenang. Maka bagaimana kita ni, kalau kita ni bertembur hati kita di antara nak baik dengan tak nak baik, maka orang ni sekali baik, sekali tak baik. Kita kata dia ni perlu ditarik. Maka yang kita naknya dia panggil hal al-qalbul hayy, hati yang hidup. Jadi hati yang hidup lah yang kita nak sekarang ni, dia panggil al-qalbul hayy, hati yang hidup. Hati hidup dengan apa? Dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita dengar Quran, terkesan dalam jiwa kita. Sekarang ni alhamdulillah satu fenomena yang baik, dia panggil masyarakat kita suka baca Quran. Kalau dulu orang mengaji Quran je, mengaji tajwid pagi sampai petang. Sekarang ni sudah naik taraf, dia panggil tadabbur Al-Quran. Jadi alhamdulillah, ana rasa gembira bila tengok sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz yang muda-muda ni dah buat pusat markas tadabbur. Jadi alhamdulillah, saya sendiri pun baru ya lahir satu buku, kebetulan penganjur tu letak sini, saya tunjuklah. Nama dia Wa Abshiru. Ini hasil daripada kita tadabbur waktu kita mengembara. Pergi Kuala Lumpur contohnya, ceramah sini, kita pun tadabbur ayat ni akhir terkumpul, jadilah sebuah buku yang saya rasa menariklah kalau tuan-tuan boleh baca kitab ni. Mudah. Sambil-sambil nak tidur malam pun boleh baca, waktu kita bangun tahajud boleh baca, dan waktu mana-mana pun dia kata, sebab bahasa olahan dia sangat mudah. Maka kita kata hati yang hidup itu terkesan dengan arahan Allah Azza wa Jalla. Baca Quran, kita ada kesan. Ada satu senarai yang saya sebut, saya tak ingat masuk dalam buku ni, dalam kuliah kita, tajuk dia ayat-ayat tangisan kepada orang soleh. Ayat ni penting. Dia panggil ayatun mabkatus salihin, ayat yang menjadi tangisan orang soleh. Mana orang soleh ni bila dia baca ayat ni, ayat tentang syurga, ayat tentang neraka, terus dia orang menangis.
Jadi kita ambil ayat-ayat ini dulu untuk kita tadabbur malam-malam, insya-Allah akan memberi kesan dalam jiwa kita biiznillah azza wa jalla. Kemudian waktu kita solat, kita cari hati kita dalam solat yang saya sebut tadi, kita jumpa di sana ada khusyuk, dengar je azan, tak boleh duduk kecuali kita solat, dan apa-apa lagi lah perkara yang berkait dengan kehidupan dalam agama, maka kita mengatakan alhamdulillah. Para jemaah sekalian, kita memiliki hati yang hidup, kita kata alhamdulillah. Baik, ilmu yang membincangkan tentang soal hati, al-qalb. Ada sebuah kitab ni ringkas, mudah, dan saya syorkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dapatkan buku ni. Nama dia Penawar Bagi Hati. Kitab nama apa? Penawar Bagi Hati. Banyak versi. Kalau nak beli yang murah RM3.5 saya rasa. Di Kota Baru ni RM3.5 Jawi punya. Yang ada lagi dalam gambar ni, alhamdulillah ana usaha untuk nak meningkatkan kepahaman masyarakat awam. Kita tulis dengan turuk Rumi dan Jawinya sekali, dua-dua. Tu kitab yang warna biru tu, Penawar Bagi Hati. Dalam kitab ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, pengarang kitab, dia kata pintu nak pergi ke hati ada 7 entrance, 7 pintu. Mana syaitan akan masuk melalui 7 pintu. Kita di Malaysia ni banyak 7 tak? Kedah 7 ada. Akhir sekali 7 pintu ke hati pun ada juga. Kemudian dia ada 10 penyakit yang melanda hati, 10 penyakit yang melanda hati, dan 10 perkara menghiaskan hati. InsyaAllah kita cuba lihat satu persatu secara ringkas. Apa dia 7 anggota? Yang pertama, mata. Mata adalah merupakan lorong yang pertama nak sampai ke hati. Biasanya ahli-ahli ahli pepatah apa dia kata, dari mata turun ke hati. Syekh Ahmad Syauqi, seorang penyair Arab, dia kata nazratun fabtisamatun fasalamun famau'idun faliqa. Mula-mula tengok, senyum, cakap, akhir sekali jumpa dan berlakulah perkara yang tidak baik ataupun berlaku perkara yang baik. Mula-mula jumpa, senyum, berkenal-kenalan, yang baik kahwin. Alhamdulillah. Ramai di kalangan kita yang melalui tahap yang tersebut. Kau suruh kau orang tua belaka. Saya tak tahu apa, Ustaz. Mak saya belaka kira. Masih ada lagi macam tu? Ada slow yang bunyi. Biasanya nazratun fabtisamatun. Tengok, senyum, ambil tarikh, kahwin. Alhamdulillah. Yang celaka, yang tak baik sama juga. Tengok, senyum, jumpa, berlaku perkara yang tidak baik. Itu berpunca daripada mata. Sebab itu dia kata mata ni di antara lorong yang berbahaya. Syaitan masuk melalui pandangan mata. Kerana itu kita orang Islam, orang mukmin, laki-laki dan perempuan, supaya dia diarahkan supaya menjaga mata. Mata kita jangan tengok benda-benda yang tidak baik. Yang kedua, telinga. Kita kalau kita tengok, macam telinga ni tak kuat lah, mata tu lebih kuat, betul tak? Tapi dari sudut alam nyata, alam realiti, mata dengan telinga, mana lebih bahaya? Mata dengan telinga, mana lebih kuat? Mata ke telinga? Dua-dua ada belakang. Laki-laki kata mata ke telinga? Slow teh. Telinga, mata. Yang muslimat, telinga. Yang betulnya telinga ke mata? Baik. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, cuba perhati tengok berapa ramai ulama-ulama yang besar, tak nampak mata, buta mata, tapi telinga dia ada. Siapa boleh pekat jadi mufti, grand mufti, ulama hadis, dia panggil kafiful basar, mata tak nampak, telinga je ada. Maka kita kata telinga lebih kuat daripada mata.
Tapi kalau orang tak ada telinga, mata saja ada, orang tuli tak dengar apa dia. Cakap dengan dia, dia tak habis tinggi dia senyum tak tahu apa. Ini dia kata telinga lebih kuat. Sebab itu berbeza di antara telinga dengan perut. Perut ni bahaya, tapi dalam kitab ni kata masuk melalui telinga melekat lama, masuk melalui perut hanya 2-3 hari je. Contohnya kita keracunan makanan, kita tersalah makan, sakit perut. Berapa hari masuk hospital? 3 hari tak? Mungkin 3 hari. Kalau hospital swasta lama sikit. Kebetulan kita punya TM ni ada dia punya takaful tak? Lagi lama tu, lagi mahal, lagi tinggi dia punya darjat. Jangan marah orang hospital swasta. Tapi begitulah suasana. Yang masuk dalam telinga 20 tahun dulu kawan kita pernah kata tak baik pada kita. Hari ni ingat tak ingat? Itu dia kata bahaya telinga daripada mulut. Masuk, yang keluar bahaya mulut lagi. Aku tak lupa apa yang kau kata kepada aku 30 tahun yang lalu. Betul tak? Dia melekat. Pasal itulah telinga ni bahaya. Kerana itu kita jangan dengar benda-benda yang mengaruh. Dia masuk je, dia tak keluar. Korek pun keluar tahi telinga, maklumat tak keluar. Itu dia kata bahaya je telinga. Kemudian yang lorong yang paling bahaya lagi, iaitulah lorong lidah. Lidah ni apabila keluarnya bahaya, masuknya tak apa-apalah bahaya sangat. Bila dia bercakap, Allahul musta'an. Kita hari ni dalam masalah lidah, masalah bercakap mungkin tak terkawal. Cuma oleh kerana sekarang ni kita ni menghampiri kiamat, kurang sikit orang bercakap dengan lidah zaman kita ni. Betul? Orang banyak bercakap dengan apa? Cakap apa? Dengan hujung jari. Jari. Kurang ada cakap lidah. Tapi sekarang ni cakap pula dengan lidah. Dia panggil voice call. Dia tak jawab dah, pakai takak situ je. Dia dengan suami dia pun tak cakap, dia sebelah-sebelah. Pakai atas WhatsApp gitu. Bang, mari makan nasi. Suami duduk jawab WhatsApp orang lain. Akhir sekali sudah makan nasi tak mari-mari juga ke dapur dah. Begitulah suasana hari ini. Baik. Yang keempat, perut. Ini penyakit melalui perut, mana kita makan benda haram. Yang kelima, penyakit melalui faraj. Yang keenam, melalui tangan. Yang ketujuh, melalui kaki. Ini dipanggil pintu masuk yang menyerang hati kita melalui 7 jalan yang ada ini. Tak kiralah apa wasilah pun. Maka timbul lagi penyakit. Ada 10 perkara yang perlu kita lihat. Penyakit yang melanda hati kita. Yang pertama, tamak kepada makan dan minum. Makan, manusia kena makan, tapi dia panggil makan lebih-lebih sangat. Orang panggil pelahak. Pelahak kau panggil. Jadi makan semua benda, tak tahu halal haram, kira nak makan je. Kita dengan jadi kita kena, jangan ada pembaziran dalam makan. Nak makan sedap sekali-sekala dipersilakan. Sebab kita manusia ni, kalau nafsu nak makan, kena makan. Kalau tak makan, dia tengok situ. Tengok orang pula, zaman kita hari ni pula zaman orang suka tularkan apa yang dia makan. Betul tak? Dia pergi sana, dia tunjuk makan. Kita mari Kelantan ni, apa dia boleh tunjuk kau nak suruh kawan-kawan nak mari juga ke Kelantan. Makannya apa? Ayam percik. Berapa? Ni boleh buat, dia panggil apa ni? Berapa dia jenis iklan makanan tu? Macam-macam lah. Setiap orang tu ada makanan yang dia minat tak? Kalau kita letak, orang mari. Sekarang ni dia semua restoran-restoran yang dia upah budak-budak Facebook ni, dia panggil review makan. Saya tengok restoran review ni tak bertahan lama. Orang pergi 2 kali, orang pergi sekali, tak sedap pun. Tapi kok dia tu, masa dia iklan tu, mata kau sedap sungguh tak. Puak-puak mungsek mu hari sini makan. Kita pun ingat dah ayat dia ngepin tu. Pergi juga lah kita nak ambil gambar situ. Kita sedap. Tak jadi. Baik. Maknanya kita makan berpada-pada, jangan sampai pembaziran. Sekarang ni, tapi yang kedua, banyak berkata-kata. Ini penyakit yang berbahaya melanda kita ini. Banyak berkata-kata, suka bercakap yang tidak baik. Kalau nak kira orang yang paling banyak bercakap, siapa dia? Orang yang paling banyak bercakap siapa?
Tok Guru. Nah, lagi Ustaz, DJ radio. Dia cakap seorang yang belakang tu. Zaman Covid ni, Allah maaf. Berasa penat kita bercakap seorang. Anak habis Covid dulu orang ajak ustaz online ustaz. Kata letih dah aku nak kajak dengan orang pula. Main online. Kita mengajar online. Pelajar-pelajar kita dia tutup kamera. Buka kamera tu, tak cukup data ustaz. Walau dia tidur. Ya Allah. Anak sekali kita nak tahu pelajar ada tak dalam kelas. Kita panggil nama. Cakap boleh setengah jam, kita panggil nama. Kita panggil nama fulan, bunyi mak dia. Abang, ustaz panggil mu, dia kata. Rupanya mak dia minat ke ustaz ngaji. Anak dia ada duduk mana, apa nak kata lagi. Jadi maksudnya berkata-kata di sini bukan bercakap yang tak ada faedah. Kalau tidak, nyanyi. Tuan-tuan guru duduk mengajar pagi sampai tengah hari. Tak dia orang paling banyak bercakap. Tapi insya-Allah dia banyak pahala sebab yang dia bercakap tu bermanfaat. Yang kita kata bercakap yang tak ada faedah. Itu yang tidak boleh. Yang ketiga, penyakit marah. Allahu Akbar. Kita ni semua suka marah ke tak suka marah? Pasal apa kita marah? Kita kata, ni para ulama tasawuf dia kata, sifat marah dalam diri manusia tak boleh dihapuskan. Kalau hapus, kita jadi macam hayawan. Hayawan ke apa? Jenis tak marah ke? Tak marah dia pakai bodoh gitu. Apa jenis hayawan? Jenis. Jenis tak marah ni senyap. Berapa lama tak ingat. Kalau hayawan tak cemburu, nama dia bab 1. Kenapa satu? Ni hayawan ni tak ada cemburu. Kerana itu diharamkan kita makan dia sebab tak cemburu. Sekarang ni pun kita tempias banyak kita ni. Dia masuk dalam ubatan, dia masuk dalam ni. Tapi kita makan, kita tidak niat makan dia, tak haram lah insya-Allah. Tapi tempias dia tu menyebabkan hari ni hilang sifat cemburu, sudah kurang. Jadi marah tak boleh dihapuskan, cuma marah mesti dikawal. Imam Ghazali, tulis kata Ghazali ni, tak ada dalam notan. Imam Ghazali rahimahullah dia kata marah bukan pada tempatnya. Benda kecil ya, tapi kita marah lebih-lebih. Contohnya anak kita terlanggar gelas, pecahlah sebiji gelas. Marah kita tu kat macam nak perang dengan Israel buat. Itu dia panggil orang bodoh lah gitu. Marah tak bertempat. Isteri lambat turun. Dia duk kereta tekan minyak macam-macam press atas kereta. Walau kawan itu ada 3 orang anak. Engkau ambil lah 2 orang pakai baju anak tu. Marah press. Itu juga tak cerdik. Tapi kalau kita benda terpatut dimarah, orang ni tak baik, anak tak solat, nakal, kita tak marah, itu orang bodoh nama. Orang penakut nama. Jadi marah tak kena pada tempat, nama dia bodoh. Tak marah pada tempat yang sepatut marah, itu orang penakut. Jadi kita hari ni penakut ke bodoh? Kedua-dua dak belaka. Cerdik? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi jangan marah kuat-kuat. Marah sikit boleh, marah kuat-kuat tak boleh. Allahu Akbar. Ayah anak baru ni jumpa dengan seorang muslimat. Dia suruh kita minta doa. Kata apa nak doanya? Dia kata suami dia ni pelik nak kalau marah. Muslimat kita sini ada juga kalau perangai lagu tu suami. Tak ada dia. Baik-baik belaka. Alhamdulillah. Dia kata kalau dia marah, dia kata macam saya ni hamba abdi tak ada harga atas dunia ni. Siapa perekat dia tanya fatwa, dia kata boleh ke kalau dia minta cerai? Kata nak minta cerai pula dah. Berapa anak? Dia kata anak besar-besar dah. Saya bimbang takut salah doa. Masyarakat kita ni kalau orang kahwin, apa doa dia baca? Apa doa dia baca? Semoga berbahagia, kekal mana? Anak cucu. Bila boleh cucu, cerailah tok ayah. Awak salah doa. Jadi saya dipesan oleh pejabat agama, dia kata ustaz tolong pesan tukar format doa kita sebab fenomena datuk nenek bercerai ni tinggi. Ramai. Atuk dengan opah mari nak bercerai. Buat apa? Tak ada dah. Kita dua ni duduk tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah, tua ke diri. Patut waktu tua ni lah kita nak berkawan, nak menemani, bersahabat dah. Yang mu sakit, ana bergurau lah. Kita kata zaman kita muda dulu,
kita semuanya berminyak wangi. Sekarang ni sudah bertukar kepada minyak angin. Ni rasa kita ni banyak minyak wangi lagi tak? Kau banyak minyak angin dah. Tarah kita minyak wangi, minyak angin. Minyak wangi lagi, insya-Allah. Ada sebahagiannya minyak wangi, minyak angin, jaga-jaga adalah penipal lah. Itu isu marah. Yang ketiga, dengki. Kalau ni penyakit besar yang melanda kita ni, dia panggil penyakit dengki. Na'udzubillah. Dia sebenarnya semua kaitan tu berkait. Bila kita nak marah orang, dia mari sifat dengki. Hasad, maksudlah ya, dengki dengan hasad ni sama. Bila mari dengki, mari hasad, mulalah nak jatuhkan kawan, pergi jumpa bomoh, jumpa ahli sihir. Tak kira, tak peduli dah. Dosa pahala sudah hilang dia punya pertimbangan. Yang ada daripada dia nak suruh kawan itu binasa ataupun mati. Na'udzubillah. Itu dalam bab kehidupan. Dalam bab ibadat ada penyakit nama dia ujub. Apa dia penyakit ujub? Siapa dia tahu penyakit ujub ni penyakit apa? Penyakit burung merak. Kenal burung merak? Macam mana watak dia? Suka akak ekor tak? Kek bunyi akak ekor. Jadi orang ni pun suka ni. Dia bangga seolah-olah dia yang sempurna, orang lain tak comel, orang lain tak pandai. Itu dia panggil penyakit ujub ni, penyakit bahaya. Dia panggil penyakit dia rasa dia hebat. Nah, ini bahaya kita. Yang keenam, penyakit riak. Penyakit riak ni penyakit yang terlibat dengan ibadat. Bila kita buat ibadat, kita nak tunjuk orang, bukan nak tunjuk pada Tuhan. Hati-hatilah kita. Cuma kalau kita sedang solat contohnya, kita tengah ibadat, tiba-tiba mari terlintas dalam hati kita rasa rasa bangga ke, kita kena cepat-cepat potong kita punya perasaan. Kat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab apa tu? Allah, aku rasa aku terbaik dalam bab. Kita. Tapi kalau kita rasa tengok ibadat, kita rasa kita baik, kita pun sengih, suka. Tak, orang panggil terkesan dengan perasaan, maka hilang pahala kita. Sekarang ni para jemaah sekalian, para peserta sekalian, penyakit riak ni dia masuk dalam perkara ibadat. Ibadat. Juga dalam kehidupan masuk. Sebab kita suka nak tunjuk bagi-bagi kita tu maha-maha belaka. Kita ni orang hebat. Kita tak tunjuk dengan orang senarai hutang kita banyak mana. Jadi kita baik. Yang ketujuh dia panggil kikir. Bakhil, kikir. Ini bahasa kita lama. Kikir ataupun bakhil dan kasihkan harta. Kita ni hari ni, kita lah ni pernah satu hari Nabi kita tanya sahabat, wahai para sahabat, siapa di kalangan kamu orang yang harta orang lebih dia sayang daripada harta dia sendiri? Kalau orang tanya kita, ada ke tidak di kalangan kita harta orang lebih kita sayang daripada harta kita? Ada ke tak ada? Sahabat kata, mana ada semua? Mestilah harta kita. Nabi kata, lah. Harta kita, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita sedekah, maknanya yang dah kita gunakan, tu harta kita. Hak lain tu harta orang. Dalilnya, anda kata kita mati hari ni, harta kita jadi harta kita, kata orang. Harta orang. Orang pun anak kita juga, Ustaz. Anak kita, tapi bukan hak kita. Kalau anak tu kasihan belah pada mak dia, pada ayah dia, dia sedekah, dia infak, dia wakaf, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau kita tinggal anak yang joli, tinggal harta 3 juta 3 hari habis, nak kata apa? Maka kita ni kasih kepada harta orang, tak kasih kepada harta kita sendiri. Dan ini dia antara sifat yang bahaya dalam hati kita. Bila macam ni, kita tak sedekah. Orang bagi tabuk infak, tak masuk. Bagi tahu suruh sedekah, tak mahu. Bahkan orang bakhil ni, kesiannya, apa dia? Dia nak makan pun dia berkira, ni berapa ringgit ni? 15 ringgit nasi pinggan nasi Arab. Baik beli nasi kabuk, nasi apa tepi jalan 3 ringgit 4 ringgit tu. Makan untuk diri sendiri pun berkira juga orang bakhil ni. Na'udzubillah, ini penyakit berat. Kerana itu di antara sebab Allah Ta'ala syariatkan kita bayar zakat. Sebab bila bayar zakat, itu diberi dengan paksa.
Bila belajar zakat mu rasa manis sedekah, insya-Allah dia dia akan pergi sedekah yang lain. Baik, yang ke-8, kasihkan kemegahan. Suka kemegahan kita hari ni, Allahu Akbar. Kalau orang puji kita, rasa macam mana? Awak makan dah tengah hari ni? Dah makan belum? Tak. Belanjalah tu. Satu meja belanja. Sebab orang panggil makan pun. Ini bahaya kita ni. Suka dengan kemewahan, suka dengan kemegahan. Kita berpada-padalah para jemaah sekalian. Ada duit tak apa. Masalah hak tak ada duit nak berhutang juga tu nanya. Yang ke-9, kasihkan dunia, lupa ke akhirat. Sudah. Ini penyakit-penyakit yang banyak. Yang ke-10, membesarkan diri. Ini lebih kurang tadi. Dia panggil besar diri, kita hina orang lain. Ini 10 penyakit yang ada dalam jiwa manusia yang perlu kita kena tanda. Baik, sekarang kita berpindah kepada apakah tanda-tanda hati sakit. Kita nak cuba cari tanda sikit. Di antara tanda hati sakit itu, iaitulah sifat tadi, riya, sum'ah. Sum'ah ni gila glamour, tulis itu. Saya tak terima ni. Sum'ah ni gila glamour, gila like. Pagi ni pakai baju cantik comel-comel, duduk tepi pintu, tepi apa, letak di Facebook contohnya, duduk tunggu 5 orang yang like, tak ada. Petai akal. Tapi kalau ada orang puji dia, baju ku ni pagi ni, petai akal merah pula. Tak ada kerja tu, gila like dia panggil. Kita nak juga like-nya, tapi yang bermanfaat lah. Tidak. Bila kita iklankan benda-benda kebajikan, orang tolong like, orang tolong share, alhamdulillah. Tapi untuk body sendiri tak perlu. Sombong, takabur dan lain-lain, itu semua penyakit-penyakit kita sebut tadi. Ada lagi penyakit lagi, menolak hukum Allah. Ini juga berbahaya. Penyakit sakit hati, dia tak terima hukum Allah. Saya tak pasti tuan-tuan semalam solat jemaah di sini tidak. Yang solat jemaah di negeri Kelantan semalam, khutbah, satu tajuk dia yang menarik, dia kata khutbah dia mempertahankan undang-undang syariat. Sebab nampak macam ada sebahagian anak orang Islam mencabar undang-undang syariah di mahkamah syariah, di mahkamah persekutuan, mahkamah tinggi, nak cabar undang-undang ni supaya isu liwat, isu benda-benda yang dia kira mungkar maksiat dalam Islam ni biasa, ikut orang barat. Ini juga berbahaya. Jadi kita kata yang haram diharamkan oleh Allah, kenapa kita nak cuba nak halalkan? Kita kata ini penyakit yang berbahaya. Di antara tanda hati sakit, sukakan maksiat. Tengok benda maksiat, hebat. Cakap beragama, ngantuk lalu. Jadi saya berani kata sebab nampak tak tidur petang ni. Kalau tidak tak kata juga. Dia kata, Allah Ustaz, kita penat travel daripada semalam lagi, itu dimaafkan lah. Macam kita khutbah Jumaat kan. Khutbah Jumaat kalau orang tidur, kita nak kata apa, dia kerja daripada pagi lagi. Lainlah orang duduk negeri yang tak kerja hari Jumaat. Tiba-tiba dia tidur juga, nak kata apa. Penat sikit tu dah. Jadi orang yang suka maksiat lain. Orang yang suka ikut nafsu. Nafsu ni kata di ulama tasawuf kata, tulis kata-kata ulama ni. Dia kata an-nafsu katifli. Nafsu ni macam baby, kanak-kanak. In tuhmilhu syabba ala hubbir radha. Kalau kita biar baby kita ni, dia akan menyusu dengan mak dia siapa naik gigi. Betul tak? Ada ke tidak? Menyusu anak siapa naik gigi, ada. Tapi in taftimhu yang fatimi. Kalau kita lepaskan susu, dia berhenti. Biasanya wanita yang bekerja ni, berapa hari bagi susu kanak? 2 minggu? KJL kan cuti lama. Dia kata Ustaz nak pergi kerja. Jadi kita kata saya tak perhatikan yang tu. Kita nak balik tajuk kita nya. Nafsu kita ni macam baby, kalau kita biar dia menyusu, siapa naik gigi. Pergi supermarket duk tarik mak nak susu. Letih kita. Tapi kalau kita lepas, dia lepas. Maknanya nafsu kita ni kalau kita biarkan, kalau kita ikut dia, kita layan dia, maka dia akan merengek. Akhir kali kita tak ada nak ibadat kepada Allah SWT. Tapi kalau kita lawan, insya-Allah. Kita kata nafsu, kita hidup atas dunia ni tak lama weh. Nak tidur selama mana sangat. Dalam kubur nanti lagi lama kita tidur. Kita cuba didik dia. Kemudian di antara lain dia panggil panjang angan-angan. Tulul amal. Orang panjang angan-angan ni payah dia nak taubat.
Awak dah 60 umur. Atuk saya arwah ni mati 85. Sedap dia. Ayah saya umur 70 tak mati lagi. Jadi dia ingat dia tu panjang lagi, tak apa. Tak taubat lagi pun beres je. Ada seorang pendakwah ni, dia pergi dakwah seorang pemuda tak nak solat. Umur dia 40 tahun. Dakwah. Lepas kita cakap, ustaz ni bercakap dengan dia, nasihat. Dia dengar. Bagi minum air ke ustaz, ingatkan nak berubah. Habis cakap, dia kata, ustaz habis dah. Ustaz kata habis dah. Terima kasihlah. Cuma saya nak malu pada ustaz, arwah ayah saya mati umur 80 tahun. Dia lah ni baru umur berapa tadi? Baru umur 40. Jadi kata bagi saya 20 tahun lagi enjoy. Umur 60 kita jumpa di masjid. Mana tak payah bagi nasihat lah, saya pergi sendiri lah. Sombong punya ayat. Petang besok, Allah tengok. Petang besok ustaz tu menangis. Dia kata, Masya Allah, sahabat kita semalam, kalau dia taubat semalam, bahagia dia sampai ke akhirat. Tapi apa boleh buat? Dia minta 20 tahun. Allah bagi dia 20 jam. Pada pukul petang ni mati aksiden yang begitu menyayatkan hati. Menangis kita. Ini panjang angan-angan. Orang panjang angan ni dia tak akan taubat. Sebab bagi dia lama lagi. Dia panggil taswif. Menangguh-nangguhkan taubat sebab panjang angan. Kita rasa boleh lagi. Anak ni cerita ya ni, jangan marah dah. Sahabat kita pencen. Dia mari pondok. Kita pun kawan kita pencen nak mari cari pondok kot. Kita kata alhamdulillah mari. Boleh ada sini tak? Dia kata tak lagi. Mari nak suruh ustaz tolong solat hajat. Nak pergi mana? Nak pergi buka kebun dalam hutan. Kita kata Masya Allah. Ingat kau umur 60 mari nak buka kitab. Lagi buka kebun. Ini buat apa kita? Tak salah buka kebun, tapi masa kita bekerja 30, 40 tahun dah. Sekarang ni masa kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Nabi kita sebut, di antara orang tanya siapa kau manusia yang baik? Nabi kata man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umur, baik amalan. Kita yang panjang umur ni kita kata alhamdulillah. Lagi panjang umur lagi banyak kita ibadat, kita banyak menambahkan setiap hari pahala, kita kata alhamdulillah. Dan di antara tanda-tanda hati yang sakit juga ada sifat munafik. Munafik yang paling berat sekali, munafik dalam iman. Dia tak percaya kepada Tuhan. Tapi ada juga munafik, dia panggil munafik amali. Kita kena bezakan di antara dua kategori munafik. Munafik amali ni perbuatan. Nabi kata bila bercakap bohong, bila janji tak tunai, apabila buat berbincang kira nak menang ya. Iza haddasa kadzaba wa iza wa'ada, bila dijanji tak tunai, wa iza tumina, bila diberi tugas amanah tanggungjawab dia khianat. Itu dia panggil sifat munafik dari sudut amali. Maka ini juga berbahaya dalam kehidupan, tanda-tanda hati yang tidak betul. Jadi dalam selingan yang saya bawa di belakang ini ada beberapa orang panggil slide ataupun poster yang boleh kita renung-renungkanlah. Di antara poster yang menakutkan kita, dia panggil muflis akhirat. Apa dia muflis akhirat? Tuan-tuan tengok dalam hadis tu, boleh baca ke? Kau kecil sangat. Besar sini. Belakang ni besar ni. Muflis akhirat ni orang baik, soleh dengan Allah Azza wa Jalla. Tengok Nabi kata apa? Orang muflis akhirat ni orang yang datang bertemu dengan Allah, pahala solat ada, pahala puasa ada, pahala sedekah ada, haji pun pergi dah. Tapi dia dengan manusia tak baik. Duk maki orang, duk tuduh orang, duk kata orang, duk ambil harta orang. Maka di akhirat esok orang ni akan diambil pahala dia, beri kepada orang. Sebab itulah kata di para ulama, di antara manusia yang celaka, semua amal kebajikan yang dia buat di atas dunia dulu diberi kepada orang. Kita hari ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak beri pahala kepada siapa? Kita nak beri kepada mak ayah kita dah. Tapi sebaliknya kita tak bagi pun kepada mak ayah. Hari ni berapa kali doa kepada mak ayah? Berapa kali kita kata Rabbi ghfirli wa li walidayya? Tak ingat nak kata. Kau kata dah hari ni.
Nak kata balik ni tak? InsyaAllah. Hak kata dia katalah. Hak doa dia tu. Tapi pahala ke orang lain, orang yang kita benci, orang ni yang kita banyak beri pahala. Kita kata ini di antara bala yang berlaku pada kita. Maka di situlah kata di para ulama lain, dia kata tulis itu, manusia yang bahagia dia mati, pahala tak mati. Manusia yang bahagia tuannya mati, pahala tak mati. Sukalah kita. Dah. Ni masjid siapa dia buat ni? Arwah fulan buat. Oh. Ni rumah orang miskin siapa buat? Fulan buat. Ni jadi kita mati, ni Quran yang kita duk baca ni, orang ni wakaf. Kita kata bahagianya manusia dia mati, pahala tak mati. Orang yang celaka, na'udzubillah, dia mati, dosa tak mati. Ini yang kita takut. Dosa kita mengumpat orang, dosa kita ni dosa-dosa kita ni. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil gambar tak tutup aurat, letak di Facebook. Orang tengok Facebook kita berapa ribu? Paling kurang 5,000 orang dia punya friend. Tak, follower pula berapa ratus ribu. Bila kita mati, Facebook ni siapa yang boleh tutup kita punya aurat? Sukar. Jadi hati-hatilah, banyaklah benda-benda. Kerana itulah kata ulama salaf, kita jangan anggap muflih itu di dunia saja, tapi muflih di akhirat juga lagi besar. Di antara perkara yang bahaya lagi, dia kata bahaya batu api. Ini penyakit hati yang bahaya. Duk suka laga-lagakan orang. Dia kalau boleh tengok orang balah, lagi dia suka. Yang ni kata-kata hikmah ini cukup besar. Dia kata innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Tulis. Tengok dalam kertas tu. Belajar tengok bagi. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala mari hasil daripada kata-kata kita. Hari ni bila kita nak marah anak, adakah kita sumpah anak kita? Ada. Bahasa budak celaka, ada. Tak ada lah ibu misali belakang ni. Ayah misali tak sumpah anak tak. Habis tinggal kata Allah astaghfirullahalazim, juruhnya budak ni. Pasal tu kita budak nakal, kita kata budak juruh. Allah juruhnya anak weh lah. Malah kita mau nah. Kata juruh dulu tak. Sebab bala tu dia mari daripada mulut kita. Hati-hati. Bala mari daripada mulut kita. Sebab mulut kita ni keluar daripada hati kita. Kita bimbang waktu kita kata tu mari daripada hati yang berpenyakit. Nabi Yaqub alaihissalam. Sebab apa Nabi Yusuf hilang? Kenapa? Ingat tak? Waktu adik-adik dia nak bawa Yusuf pergi main-main, memang dia mau nak mengenak pun, tapi dia tak fikir nak campak Yusuf tu. Tapi Nabi Yaqub kata inni akhafu an ya'kulahu zib. Aku bimbang takut adikmu ni dimakan oleh serigala. Jadi sungguh petai kagak waja'u abahum isya'an yabkun, balik menangis. Mati dah Yusuf, abah weh. Apa? Dia makan ada serigala. Sebab ayah dia ajar tadi. Jadi sekarang ni kita, tuan-tuan dan puan-puan, ingat berhati-hati kita. Kadang-kadang bala tu mari daripada mulut kita. Mari. Suami bersiap-siap nak pergi kerja ke, ada majlis rasmi. Isteri tanya, "Gua nak janguk hari ni? Nak cari bini muda ke?" Tok lelaki pesengih tu kau, insya-Allah. Mana akunya jawab. Betul lebih tu langit tu buka masa tu. Boleh kawal lah kita. Jangan tu kata lah tu. Dia panggil bala tu mari daripada mulut kita. Ini hati-hati kita. Mulut kita jangan terlupar. Jangan kata ke anak, jangan kata ke orang. Allahu Akbar. Kita tengok orang yang suka mengata orang, bila dia mati akan mari bala tipu atas kepala dia dengan apa yang dibuat kepada orang. Allahu Akbar. Baiklah. Banyak lagi kita nak pergi kepada ni slide-slide yang ada ni, tuan-tuan boleh baca itu selingan. Sekarang ni kita nak pindah kepada akhlak yang mulia yang patut kita hiaskan hati kita setelah hati kita dibersihkan. Tadi 10 perkara penyakit hati kita dah belajar. Sekarang ni bila kita kosongkan hati, dalam bahasa tasawuf kata at-takhliyah summa at-tahliyah. Bersihkan hati, kamu diisi dengan yang baik. Kita kosongkan bekas, baru kita isi air. Itu ibarat kata. Maka yang pertama sekali, akhlak yang perlu kita jaga hati kita, yang pertama taubat. Permulaan perjalanan kita bertemu Allah bermula dengan taubat. Taubat ada berapa kategori? Berapa jenis taubat ada? Tulislah kertas tu. Saya tak detailkan di sini.
Yang pertama dia panggil taubatan nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang cukup syarat, SOP dia. Kita menyesal dosa yang lepas, berazam tak nak buat lagi. Kemudian berjanji dengan Allah SWT akan jadi baik dah. Itu dia panggil taubat nasuha. Kalau kita ada tabik barang-barang orang, kita hantar balik. Yang kedua dia panggil taubat ulu golok. Kenal golok? Golok tahu? Golok dia kena panggil parang, tapi tak jadi. Dia kena taubat ulu golok baru kena dia punya cara. Sudah taubat, buat pula. Sebab tu dia punya wazan dia taubat ulu golok, pada lepas taubat buat pula. Dia bukan nak taubat pun. Orang kata taubatlah, beres. Tak esok buat pula. Dia ni orang ni tak bertaubat sebenarnya. Yang terbaru ni saya baru jumpa ni. Dia panggil taubat terak. Kenal taubat terak lagu mana? Kena tangkap ke polis, peguat kuasa agama duduk atas terak. Masa tu dia kata apa? Taubat je lah, taubat je, tak buat dah. Itu dia panggil taubat terak. Taubat terak ni tak jadi ni. Ni bagi mahkamah lah, bagi mahkamah, bagi reman di balai polis dulu. Kita tengok dia taubat ke tidak. Jadi kita kata ini perjalanan kita ke akhirat bermula dengan taubatan nasuha. Kita mula di situ. Tuan-tuan dia kena ingat, tak akan berubah seorang manusia, hati manusia tak akan berubah kalau tuannya tak berubah. Sekarang ni kita kena letak keazaman kita nak berubah. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah tuan-tuan kata ceramah motivasi kita hari ni, keazaman kita untuk berubah jadi baik, InsyaAllah. Balik ni biar ada perubahan. Dia kata mau gimana pergi belajar ilmu tentang baiki hati. Sekarang ni kita balik dengan qalbun salim. Orang yang kita kelahi kita baik. Apa-apa kebajikan kita buat. Kemudian yang kedua dipanggil khauf, takut pada Allah. Kata di para ahli motivasi, orang takut pada Allah berlari kepadanya. Tulis kata-kata ni. Takut pada Allah, kita berlari kepadanya. Takut pada makhluk, kita lari darinya. Nampak dia punya falsafah tu? Kenapa ni? Dulu nampak lain macamnya, tak pergi masjid, sekarang ni pergi je. Aku takut pada Allah. Mana? Takut pada Allah, kita pergi pada Allah Ta'ala. Tapi takut pada makhluk, kita lari. Kenapa lari tu? Ada harimau, ada musuh. Itulah. Yang kedua, kita bersifat zuhud. Zahid ni maknanya kita tak letak hati kita bergantung sangat dengan dunia. Dunia dulu ada dekat tangan, dekat poket, dekat account, tak apa. Tapi hati tu jangan melekat. Itu mana zuhud. Ni sekarang orang ni dia salah guna zuhud. Tak? Kita kata kuana kat kereta ustaz ni nampak tak basuh ni? Zuhud. Kenapa baju tak gosok? Zuhud. Bukan zuhud tu, malah nama dia lagu tu. Zuhud ni isu hati, bukan isu fizikal. Isu fizikal tu rambut bergoseng, misal tak cukup, tak andam macam tu je. Kenapa? Zuhud lah. Nabi orang paling zuhud, Nabi yang paling cantik sekali. Misal dia berandam, rambut dia ikat comel, rambut dia panjang sampai ke tengkuk, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara satu-satunya sunnah yang saya, di antara salah satu sunnah yang saya tak mampu nak buat, rambut panjang. Sebab kita takut orang kata, Abu Anas dia buat tapi pula rambut panjang, jadi rock pula dia. Tuan-tuan yang boleh, tapi kena ingatlah, dia kena ada SOP, dia jaga rambut dia cantik. Bukan rambut kita. Baik. Yang keempat, kita kena banyak sabar. Sabar ni ada 3 peringkat. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar di atas musibah yang menimpa. Jadi kita ingat bila sebut sabar musibah ya kan? Rupanya sabar melakukan ketaatan itu lebih berat daripada yang lain lagi. Nak mari bangun subuh musim-musim sejuk ni bukan senang. Sabar nak tinggal maksiat juga bukan senang. Banyak perangai-perangai lama kita payah nak tinggal. Di antara perkara yang payah kita nak tinggal orang baik-baik seperti kita ni, apa dia? Saya suruh muslimi jawab. Muslimat jawab tak boleh, bias. Apa dia yang paling payah sekali kita nak sabar meninggalkan maksiat? Mengumpat satu lagi. Slow teh. Tak berani ni. Merokok. Oh payahlah. Pak imam pun tak tabat lagi rokok dah. Masuk nak kat takbir bang. Sebab itulah kalau nak tahni anak, cari imam yang tak rokok, nyanyi ke budak.
Imam baru sudah rokok, kita bagi apa lagi? Imam, tahnik baby, beres. Pak masuk pertama, masuk air rokok dalam mulut. Budak ni tak ada orang cerita tahu saya rokok. Ini bahaya dia. Mana kita kacau Pak imam pula ni. Baik, yang ketujuh kita kena bersifat syukur pada Allah Subhanahu taala. Yang keenam ikhlas. Yang ketujuh tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kelapan cintakan Allah. Yang kesembilan redha dengan qada takdir Allah Subhanahu taala. Yang kesepuluh banyak ingat kepada mati. Kita sekarang ni apa beza? Saya nak tanya soalan. Apa beza di antara ingat ke mati dengan takut ke mati? Apa beza? Ada beza tak ada beza antara ingat dengan takut ke mati? Ada beza. Siapa dia? Siapa dia boleh bezakan? Sedak jawab ada, mana? Apa dia? Kita ambil muslimi dulu. Apa beza antara ingat ke mati dengan takut mati? Oh, Masya Allah. Ingat mati istighfar banyak, taubat sentiasa. Kalau takut mati, habis jamu kita beli. Semua orang mari jual ubat beli belaka, takut mati. Itu takut mati nama dia. Jadi kita yang lebih bermanfaat, memang kita takut mati. Naluri manusia ni siapa nak mati tak? Ya. Tapi yang bermanfaat, ingat kepada mati. Bila kita nak buat benda tak baik, jangan mati dosa ni. Jadi kita memberi kesan. Baiklah, sebagai penutup, mana pengurusi? Ada masalah lagi ke? Kita ada soal jawab ni. Tapi ada lagi. Baik, saya tutup majlis. Tip untuk menghidupkan hati, insya-Allah. Ada 10 perkara. Yang pertama, sentiasa tadabbur Al-Quran. Sentiasa tadabbur Quran. Yang kedua, banyak berzikir pada Allah Azza wa Jalla. Saya rasa ada sebahagian sahabat kita dapat risalah zikir. Yang ketiga, aku dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Semua yang Tuhan perintah, kita taat. Apa yang diajar oleh Nabi sallallahu dalam sunnah kita amalkan. Yang keempat, ingat kepada mati. Nak takutlah, tapi ingat penting. Yang kelima, menuntut ilmu. Yang keenam, jauhi perkara yang melarakan. Yang melarang itu termasuklah benda maksiat, benda kafir. Yang ketujuh, taubat dan istighfar. Yang kelapan, ihsan, buat baik kepada sama makhluk, charity, bantu orang apa semua. Yang kesembilan, bersahabat dengan orang soleh. Kita cari orang baik-baik, kita bersahabat dengan dia. Mudah-mudahan tempias kebaikan, kesolehan dia tu sampai kepada kita. Yang ke-10, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tilka asyaratun kamilah, maknanya demikianlah 10 perkara yang baik. Kata para ulama, berilah masa untuk Quran. Jangan tunggu bila ada masa baru nak baca Quran. Lain tu. Beri masa kepada Quran. Jangan tunggu aku tak apa, ada masa aku baca Quran. Kita kena letak dalam jadual hidup kita, mesti baca Quran. Tak dapat satu juzuk, setengah juzuk. Tak dapat setengah juzuk, berapa muka surat. Tapi biar ada setiap hari. Dia kata, ustaz, saya setiap malam pergi masjid baca surah Al-Mulk. Itu acara. Mana yang kita baca sendiri? Lain. Jadi kita kena baca sendiri. Itu berbeza. Baiklah. Kemudian ni banyak lagi lah slide-slide ni selingan. Tuan-tuan boleh baca dan boleh amalkan. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, satu majlis Nabi kita duduk 100 kali dia berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Nabi kita beristighfar, ya Allah, ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau penerima taubat yang sangat kasih sayang. Jadi kalau Nabi bertaubat, beristighfar 100 kali, kita yang banyak dosa ni tak kalah, tak ada 5-60 kali. Dan banyak lagi doa-doa yang saya share di sini. Di antara doa yang menarik yang kita baca, Allahumma inni akhaful maut ala ghaflah. Ya Allah, aku minta berlindung daripada mati dalam keadaan lalai. Wa akhaful maut ala maksiyah. Aku takut mati di atas maksiat. Wa akhaful zulmatul qabr, gelap dalam kubur. Allahumma hdi qalbi. Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjukkan hati kita, bimbinglah hidayah pada kita. Dan doa-doa ini, tip-tip doa yang tuan-tuan boleh baca. Dan lain-lain lagi, kita kata Alhamdulillah. Maka dengan ini
tamatlah pembentangan kita.